رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق علمي وحققنا بحقائق علمي. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memulakan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian Matan Aqidatul Awam pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan pengajian kita dengan kita menyebutkan kepentingan kita mempelajari sifat 20 yang telah disusun oleh pelopor kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana keduanya merupakan jagoh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk yang pertamanya kita menyebut tentang tujuan mempelajari sifat 20 adalah kita nak menegakkan akidah tanzihah, iaitu akidah yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sebarang persamaan dengan makhluk, dari sebarang kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebut sebagai kita nak sucikan Allah taala daripada tajsim, daripada tashbih dan daripada ta'til. Apa maksud tajsim? Tajsim ialah cubaan untuk memberi gambaran bahawa Allah Ta'ala berjisim dan memiliki anggota. Sebagai contoh, Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Maka mereka golongan sebegini cuba untuk memberikan gambaran bahawa Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang begitu rupa. Jadi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh kita menyebutkan sedemikian. Walaupun kita sebut Allah Ta'ala ada muka, tapi muka yang tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan yang tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada kaki, tapi kaki tidak sama dengan makhluk. Maka kenyataan-kenyataan sebegini sebenarnya bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa kata Al-Faqih Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dalam kitab akidah yang masyhur, itu Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyatakan bahawa man wasafallahu bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Sesiapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kemanusiaan, maka dia akidah dia tergelincir, boleh jatuh ke kafir. Maka itu yang disebut oleh ulama salaf kita, menyebutkan man wasafallahu bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Maka tujuan kita belajar sifat 20, kita nak keluarkan diri kita daripada memberikan jisim, memberikan tasbih
Iaitu apa itu tasbih? Tasbih ialah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan yang terakhir adalah ta'til. Kita tak nak jadi macam golongan Mu'tazilah. Apa yang golongan Mu'tazilah buat? Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu zatnya lah yang mendengar, zatnya lah yang melihat, zat Allah Ta'ala yang berkuasa, zat Allah Ta'ala lah yang berkehendak dan sebagainya. Dengan maksud apa? Dengan maksud golongan Mu'tazilah ini menafikan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kata Allah Ta'ala tak ada sifat. Yang buat semuanya zat. Zat Allah yang mendengar, zat Allah yang melihat, zat Allah yang berkuasa, yang berkehendak dan sebagainya, semua zat Allah Ta'ala. Jadi bagi kita, di sisi kita di Sunnah wal Jamaah, kita menolak ta'til yang dibuat oleh mereka, iaitu menafikan, mengabaikan sifat Allah Ta'ala. Bahkan sifat tersebut termasuk dalam sifat ma'ani yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah kita bicarakan pada minggu lepas, insya-Allah. Jadi keprihatinan para ulama dalam memelihara akidah tanzihah ini sangat jelas, sangat kata apa, diusahakan dengan begitu bersungguh-sungguh. Sebagai salah satu contoh, siapa tidak kenal dengan Al-Mujahid Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa tidak kenal, yang membebaskan Masjid Al-Aqsa suatu ketika dahulu. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada ketika zamannya ada seorang ulama yang telah mengarang suatu risalah akidah, yang kemudiannya ulama tersebut menghadiahkan risalah tersebut, dan kemudiannya risalah tersebut menjadi silibus pengajian di madrasah-madrasah, di kutab, iaitu tempat pembelajaran bagi golongan kanak-kanak, yang mana akidah tersebut menjadi rujukan negara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada ketika itu. Apa matan yang terkandung dalam risalah tersebut yang dibaca di corong-corong menara sebelum masuknya azan? Apa yang dibaca? Antaranya disebutkan bahawa syair yang dibaca oleh muazzin pada ketika itu ialah wasani'ul alami la yahwihi kutrun ta'ala Allah an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmul ana ala makana subhanahu jalla 'anil makani wa 'azza an taghayyuriz zamani wa qad ghala wa zada fi uluwi man khassahu bi jihatil uluwi. Dan panjang lagi lah sebenarnya dia punya syair dia. Jadi apa yang disebutkan dalam, apa dia punya kandungan syair yang terkandung dalam matan syair ini? Apa dia punya isi dia? Isi dia adalah wasani'ul alami la yahwi. Pencipta alam kita tidak dilingkungi oleh tempat. Wasani'ul alami la yahwi, tempat, masa dan sebagainya. Kutrun ta'ala Allah an tashbihi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang tashbih, itu penyerupaan dengan makhluk. Qad kana mawjudan wala makana, sesungguhnya kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tanpa bertempat. Wa hukmuhu ana ala ma kana, dan hukumnya sekarang Allah Ta'ala itu ketetapannya adalah seperti ketetapan yang telah ditetapkan sebelum ini, iaitu sejak azali. Subhanahu jalla 'anil makani, maha suci Allah Ta'ala yang tidak berhajat dengan tempat. Wa 'azza an taghayyuriz zamani, dan maha suci Allah Ta'ala daripada berubah-ubah dengan masa. Faqad ghala wa zada fil ghulu, maka sesungguhnya telah gulu, telah melampau-lampau orang yang mengatakan man khassahu bi jihatil ulu, yang telah menetapkan arah bagi Tuhan yang maha tinggi kedudukannya. Begitu suatu risalah yang dibaca oleh muazzin yang dijadikan silibus pengajian pada ketika era pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tidak hairanlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan tenteranya dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa. Disebabkan apa? Disebabkan akidah yang terpasak dalam tentera-tentera Islam pada ketika itu. Jadi itulah dia punya dia punya kelebihan, dia punya kepentingan kita mempelajari akidah tanzihah ini. Jadi insya-Allah yang seterusnya kita akan mengulang kaji pula perbahasan berkenaan dengan kudrah yang kita bahaskan pada minggu lepas. Jadi
Sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala kita terjemah sebagai sifat perkuasa. Masih ingat lagi? Kita terjemah sebagai sifat perkuasa sebab apa? Kita terjemah sebagai perkuasa sebab kita nak tunjukkan bahawa sifat itu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut Allah taala bersifat dengan sifat berkuasa, maka sifat berkuasa itu adalah thamaratus sifah, adalah buah hasil daripada sifat perkuasa. Jika Allah taala bersifat dengan sifat perkuasa, maka Allah taala berkuasa atas tiap-tiap makhluknya. Begitu. Dia termasuk dalam thamaratus sifah dan dia termasuk dalam amrun i'tibari, yang ada dalam akal fikiran sahaja tapi tak ada pada kharij, tak ada pada luaran. Maka Pak Dail, ulama kita yang mengarang kitab Baquratul Amani, beliau ambil satu ijtihad untuk menterjemah ke dalam bahasa Melayu, bahasa kita, kepada perkuasa, nak tunjukkan bahawa sifat itu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dulu dia punya definisi dia. Apa definisi sifat kudrah? Kudrah ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wafqi iradah. Apa kata beliau? Kudrah ialah sifatun wujudiyatun, sifat yang benar-benar ada, qa'imatun bidatihi ta'ala, yang menempati zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat tersebut digunakan ijadu kulli mumkinin, untuk mengadakan, untuk menjadikan segala perkara mungkin. Apa itu mungkin? Kita telah bahaskan pada minggu-minggu yang sudah, iaitu mungkin ialah makhluk, mungkin ialah hawadis, mungkin ialah kainat. Itu semua dalam konteks perbahasan makhluk. Mungkin, kainat, makhluk, hawadis, itu semua benda yang sama. Atau meniadakan, iaitu meniadakan mungkin mengikut kesepakatan sifat iradah. Jadi apa dia punya dalil akli dia? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat kudrah, maka Allah taala bersifat dengan sifat lawan dia, iaitu ajzun. Ajzun iaitu lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala lemah, maka Allah taala tidak dapatlah menjadikan alam ni, sedangkan alam ini telah nyata terbentang di hadapan mata kita. Maka mustahillah Allah taala bersifat dengan sifat ajzun, maka sabitlah bagi Allah taala bersifat dengan sifat kudrah. Dalil nakli dia, dalil Al-Quran ni kita telah sebut minggu lepas, iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Allah taala jualah yang maha berkuasa atas setiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat ke-20. Maka apa dia punya penerangan lagi tentang sifat kudrah ini? Kita telah sebut juga minggu lepas, sifat kudrah ini adalah sifat ada lagi sungguh, sifat yang wujudi dan subuti. Kita tambah lagi explanation, penerangan tentang ini. Sifat ini ataupun sifat ma'ani ini sebenarnya boleh disifatkan. Sifat ma'ani yang kita belajar itu sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ini sebenarnya boleh disifati. Apa contoh dia? Contoh dia sifat kudrah, kita telah bahaskan minggu lepas, iaitu sifat kudrah ini, yang pertama, sifat kudrah ini wujud. Apa maksud wujud? Ada kaitannya dengan sifat nafsiyah. Kalau sifat wujud tidak ada, maka Allah Ta'ala lemah lah, tak dapat jadikan alam ini. Yang kedua, sifat kudrah ini apa dia? Qadim, tidak ada permulaan, tak ada mula sifat kudrah. Tidak macam manusia, tak macam makhluk, ada mulanya sifat kudrah ini, kaitannya dengan sifat hidam. Maka sifat kudrah ini tidak binasa. Yang ketiga, tidak binasa dengan maksud kekal, kaitannya dengan baqa. Kemudian sifat perkuasa ini, kudrah ini tidak sama dengan perkuasa makhluk. Tak sama sifat kudrah ini dengan kudrah makhluk. Kudrah Allah Ta'ala tak sama dengan kudrah makhluk. Maka kaitannya dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima, apa dia? Sifat kudrah ini tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikan sifat kudrah. Tak perlukan Tuhan lain. Sifat kudrah Allah Ta'ala tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikan. Itu kaitannya dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang keenam, itu sifat kudrah ini, kudrah Allah Subhanahu wa taala ini tidak berbilang-bilang dengan maksud tunggal. Sifat kudrah Allah Ta'ala tak berbilang, tak dua, tak tiga, tak empat.
Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada orang lain untuk menciptakan seluruh alam maya ini, tak berhajat pun kepada kuasa lain dan sebagainya. Maka termasuk dalam ini kaitannya dengan wahdaniyah. Maka kita sebut kat sini bahawa sifat kudrah ini boleh disifati dengan maksud apa? Dengan sifat kudrah ni dia ada sifat wujud, dia ada sifat qadim iaitu qidam, ada sifat baqa, ada sifat mukhalafatu lil hawadis, ada sifat wahdaniyah. Sifat kudrah ada keenam sifat tersebut, iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Itu maksudnya. Okey. Kemudian selesai kita membahaskan tentang kudrah. Jom kita beralih pula kepada perbahasan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa definisi dia? Kita mulakan dulu dengan definisi. Definisi sifat iradah ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Apa maksud sifat iradah? Sifat yang benar-benar ada, qa'imatun bidzatihi ta'ala, yang menempati zat Allah Ta'ala. Sifat yang menempati zat Allah Ta'ala. Tukhassisul mumkina, apa fungsi dia? Menentukan perkara yang mungkin. Apa maksud mungkin tadi? Mungkin tu apa? Mungkin ialah makhluk, mungkin ialah hadis, mungkin ialah alam, mungkin ialah kainat. Ini semua istilah yang sama, jangan risau, jangan kita takut untuk menyebutkan mungkin ini. Mungkin benda yang sama dengan makhluk, alam, kainat, hawadis dan sebagainya. Bi ba'di ma yajuzu alayya, menentukan mungkin dengan apa yang harus ke atas mungkin tersebut. Jadi macam mana kita nak faham sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Apa maksud Allah Ta'ala ni menentukan sesuatu? Tukhassisul mungkin. Apa maksud Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang mungkin? Apa maksud dia? Para ulama bahas apa maksud dia. Allah Ta'ala menentukan sesuatu dengan kemahuan dan di bawah pemerintahannya. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Nak jadikan alam ini sesuai dengan kehendak, itu sifat perkehendaknya, sifat iradahnya. Bukannya bermaksud Allah Ta'ala berhajat atau mempunyai keinginan. Allah Ta'ala tak berkeinginan pun, seperti yang difahami oleh sebahagian orang, kerana berhajat seperti ini adalah sifat kepada makhluk dan mustahil ke atasnya. Mustahil bagi Allah Ta'ala untuk bersifat dengan sifat sebegini. Sebagai contohlah, kita ambil penafsiran kepada satu ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa terjemahan yang zahir yang kita faham sebelum ni ialah tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Jadi zahir ayat ini sebenarnya seolah-olah Allah Ta'ala berhajat kepada ibadat kita, seolah-olah. Disebab tu para ulama bagi satu penafsiran yang lebih tanzih, lebih suci, lebih nak menjauhkan Allah Ta'ala ni daripada berhajat kepada kita, berhajat kepada ibadat kita, berhajat kepada solat kita, puasa kita dan sebagainya. Apa tafsiran ulama terhadap ayat ini? Ulama kata penafsiran yang lebih tepat, penterjemahan yang lebih tepat ialah tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan manusia supaya Allah Ta'ala dapat bagi peluang kepada hamba-Nya dapat beribadah kepadanya, dan dengan beribadah tersebut dia boleh menggapai pahala, menggapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penafsiran sebegini lebih lebih tanzih, lebih mendekatkan kefahaman kita, lebih jauh daripada sebarang unsur nak menyamakan Allah Ta'ala ataupun nak tunjukkan Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Selamatlah terjemahan ataupun penafsiran sebegini. Maka Allah Ta'ala tak berhajat pun, tak berkeinginan pun. Sekali lagi, Allah Ta'ala tak berkeinginan pun terhadap ibadat kita. Tidaklah ibadat kita itu, kalau kita solat contohnya, kalau kita puasa contohnya, akan menambah izzah, menambah keagungan kemuliaan Allah. Tak. Tidaklah Allah Ta'ala contoh menjadikan manusia sebagai contoh supaya apa? Supaya alam ni terisi. Allah Ta'ala dah jadikan alam sebagai contoh. Jadi alam ini akan sunyi kalau tak ada manusia. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan manusia supaya dapat memenuhi alam ini. Tak. Bukan sebegitu rupa cara pemahaman kita. Bukan. Bahkan Allah Ta'ala jadikan makhluk, jadikan alam, jadikan dunia ini, jadikan manusia ini sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada sebab apa-apa pun.
yang mempengaruhi Allah Subhanahu Wa Taala, mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semata-mata kehendak Allah Taala. Tak ada sebab pun untuk buat sesuatu. Macam kita ada sebab nak buat sesuatu. Kita nak masuk universiti. Jadi kita buat asbab untuk memasukkan kita ke dalam universiti yang kita nak. Contoh, kita belajar bersungguh masa SPM dulu sebagai contoh, dapat result yang cemerlang, keputusan cemerlang. Jadi dengan keputusan itu menjadi asbab untuk kita masuk ke universiti yang lebih baik sebagai contoh. Maka itu asbab. Maka Allah Ta'ala tak perlukan asbab untuk menjadikan sesuatu. Tak perlukan asbab. Contoh macam kita sebut tadilah, alam ini kosong sebagai contoh. Jadi Allah Ta'ala nak bagi alam ini tidak sunyi, maka Allah Ta'ala jadikan manusia. Dan kita juga nak tolak sebenarnya orang yang kata ada satu isu baru-baru ni, dah lama lah sebenarnya, tak ada ustaz yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu sunyi. Allah Ta'ala sunyi, maka Allah Ta'ala jadikan manusia supaya dapat berzikir, yang dengannya dapat menghiburkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fahaman macam ini sebenarnya jauh sangat daripada fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dia itu boleh membawa kepada tasybih, itu mendekatkan, itu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nak kata Allah Ta'ala berhajat kepada manusia, dengan zikir manusia, dengan ibadah manusia dapat menghiburkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fahaman sebegini sewajarnya kita tentang habis-habisan, kita terangkan, explain kepada orang-orang yang dah terkesan bahawa perkara tersebut dah mengandungi tajsim, mengandungi tasbih kepada Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Begitu. Allah Ta'ala tidak sama sekali berhajat kepada ibadat kita, berhajat kepada zikir kita, berhajat kepada pahala kita dan sebagainya lah. Begitu. Kemudian Allah Ta'ala yang menentukan sesuatu terhadap makhluk. Contohnya menjadikannya lahir. Allah Ta'ala yang berkehendak menentukan sesuatu itu berlaku, menjadikan seseorang itu lahir, meninggal dunia, kaya, miskin, pandai, jahil, putih, hitam, panjang, pendek dan seumpamanya. Allah Ta'ala sahaja yang berkehendak, semata-mata kerana kehendaknya, tak ada sebab lain. Setiap sesuatu yang ada dan berlaku di dalam alam ini adalah mengikut kehendak Allah Ta'ala dan ketentuannya, bukan kerana Allah Ta'ala melakukannya secara terpaksa, lalai ataupun lupa, keliru atau tidak pasti, atau sesuatu makhluk ada dengan sebab-sebab atau dengan tabiat. Kita dah sebut tadilah, maksud Allah Ta'ala jadikan setiap yang berlaku dalam alam ini tidak dengan asbab. Bukan Allah Ta'ala nak sesuatu, Allah Ta'ala jadikannya. Bukan ada asbab pun Allah Ta'ala jadikan alam ini. Semata-mata kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa tuntutan, matalib, apa penerangan lagi kepada sifat iradah ini? Macam kita sebut tadi, bahawa sifat qudrah dia adalah sifat yang ada lagi sungguh, iaitu sifat yang wujudi lagi thubuti. Kita telah tulis di atas ni. Maka sama juga, same goes to sifat iradah. Maka sifat iradah juga sifat yang ada, yang wujudi lagi thubuti, lagi sungguh. Maka sifat ini boleh disifati. Kita pergi tengok contohnya. Itu sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini wujud. Wujud memang ada, memang benar-benar ada. Bukan benar-benar ada, sifat itu memang wujud. Kalau sifat iradah tak wujud, maka tidak akan jadi alam inilah. Macam kita telah bahaskan minggu lepas bahawa alam ini, segala yang berlaku dalam alam ini adalah kesepaduan daripada 4 sifat ini, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmun, hayah. Kita telah sebut minggu lepas. Maka kalaulah salah satu tak ada, contoh iradah tak ada, maka alam ini tidak akan ada. Begitu. Jadi kaitannya dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat iradah memang wujud, kaitannya dengan sifat wujud. Kemudian sifat iradah adalah qadim, tak ada mula. Jadi ada orang tanya, sifat ma'ani ni ustaz, mana satu yang mula dulu? Qudrah ke, iradah ke, ilmun ke, hayah ke, sama' basar, kalam ke? Jadi jawapannya adalah tidak ada satu pun yang mula dulu. Semua qadim, semua tidak ada permulaan. Adapun kita sebut tadi, yang pertama qudrah, iradah tu hanyalah tertibuz zikri, hanya tertib susunan yang kita nak menyebut sahaja.
Bukannya bermaksud kudrah yang ada dulu kemudian iradah, ataupun kita kata macam minggu lepas kita kata segala kejadian makhluk yang berlaku atas muka dunia ini adalah bergantung kepada kesepaduan 4 sifat, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah. Maka tiga-tiga ni tidak akan ada dengan tiga-tiga ini, iaitu qudrah, iradah, ilmun, tidak akan ada kalau tidak ada sifat hayah. Tidaklah kita kata sifat hayah ini sebagai pemula. Kalau ada sifat hayah maka maka barulah sifat qudrah, iradah, ilmun ada. Dengan maksud apa? Tidaklah hayah ni sebagai yang awal-awal yang ada, tak. Tapi semua ni ada pada, tidak ada permulaan dia. Itu maksud dia. Nak kata semua ni qadim lah, tidak ada pada permulaan. Tidak ada yang wujud dulu, tak ada. Semua tidak ada pada permulaannya, tidak ada mulanya, qadim lah maksud dia. Kemudian tidak binasa, yang ketiga. Ingat kita dah bahas ni. Yang pertama kita tengoklah dalam sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ada lagi sungguh. Yang pertama tentang sifat iradah, wujud. Sifat iradah Allah Taala wujud. Yang kedua qidam, tidak ada permulaan bagi sifat qidam. Yang ketiga baqa, sifat qidam Allah, sifat iradah Allah Taala kekal, dengan maksud tidak binasa. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, sifat qudrah Allah, iradah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan iradah makhluk, keinginan makhluk. Tak sama langsung dengan keinginan kita. Keinginan kita bersebab kita nak buat sesuatu itu, kita nak dapatkan sesuatu. Kita nak berjaya itu sebab apa? Kita nak dapat contoh kehidupan yang lebih baik, sebagai contoh. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak. Nak buat sesuatu bukan dengan sesuatu, nak buat sesuatu bukan dengan asbab. Itu semata-mata kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, sifat iradah Allah Ta'ala tidak ada Tuhan lain yang menjadikan sifat iradah. Dan wahdaniyah, sifat iradah Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Maksudnya esa lah, tunggal sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tahqiqlah makna sifat iradah di sisi kita. Tahqiq lebih sempurna, lebih mantap kita punya kefahaman kita terhadap sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tengok pula apa dia punya dalil akli dia. Kita tengok, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat iradah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu karohah, iaitu terpaksa. Allah Ta'ala terpaksa ataupun lalai ataupun terlupa. Jika Allah terpaksa ataupun lalai, maka ia bermakna Allah Ta'ala lemah. Sifat lalai, sifat terlupa, sifat terpaksa ni sifat makhluk, sifat yang lemah. Maka sifat terpaksa lemah ni adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Tak boleh Allah Ta'ala lemah. Maka sabitlah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Apa dia punya dalil? Dalil nakli dia, fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Dalam surah Al-Buruj ayat ke-85. Al-Buruj 85. Di apa tanbih? Apa dia punya poin penting di sini adalah, yang kita faham faedah dia adalah tak boleh kita menyandarkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita sandarkan sifat buruk ataupun tidak baik kepada iradah Allah Ta'ala kecuali ketika mengajar ilmu. Sebagai contoh, kita kata Allah Ta'ala secara hakikatnya yang mengkehendaki Khalid ni menjadi kafir. Allah Ta'ala secara hakikatnya menjadikan Khalid sebagai kafir. Ya, Allah Ta'ala dalam kehendaknya Allah Ta'ala nakkan Khalid menjadi kafir, bagi contoh. Tapi kita boleh sebut ini dalam konteks mengajar saja. Jadi kalau kita nak bersembang dengan orang, jangan kita sebut benda ini sebagai satu bentuk adab lah. Walaupun pada hakikatnya ya, memang dalam kehendak Allah Ta'ala nak jadikan Khalid tadi kafir, ataupun kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan monyet, yang berkehendak menjadikan monyet. Tapi dari sudut adabnya kita tak boleh kita sebut macam tu di hadapan orang awam, tapi pada makam, pada kedudukan mengajar tak ada masalah. Sebab apa? Ya, memang secara hakikat Allah Ta'ala yang jadikan monyet, berkehendak dan berkuasa menjadikan monyet. Tapi dari sudut adabnya kita tidak menyebutkan yang demikian, sebagai menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada orang tanya kepada kita, Ustaz,
Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan, dia ni contoh, dia ni orang yang tak solat, dia buatlah segala benda yang kata apa, yang maksiat yang dia buat, semua pernah buat. Benda maksiat ni semua pernah dibuat lah, bagi contoh. Kemudian dia kata, Ustaz, saya ni dah macam-macam saya buat dah ni, saya dah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam maksiat, sebagai contoh. Dan saya rasa ni saya dah confirm dah ahli neraka, sebagai contoh ni. Dan memang ahli neraka dah ni. Jadi dah iradah dan takdir Allah ni, maksudnya kehendak Allah Ta'ala dah jadikan saya macam ni. Begitu. Allah Ta'ala dah memang nak jadikan saya ni ahli neraka, sebagai contoh. Jadi apa kita punya respon, apa kita punya maklum balas kepada orang yang macam ni? Orang yang kata, aku dah pasrah dengan takdir, pasrah dengan kehendak Allah Ta'ala yang memang jadikan aku macam ni. Jadi apa kita punya jawapan, respon balas? Kita katakan, kalau kau begitu yakin dengan kehendak Allah Ta'ala yang nak masukkan kau dalam neraka, kau yakin? Maksudnya kau dah yakin. Adakah kau yakin? Sekali lagi, adakah kau yakin yang memang betul-betul Allah Ta'ala nak masukkan kau ke dalam neraka dengan kehendaknya? Persoalan di situ, persoalan besar, big why. Sebab apa? Sebab kita begitu yakin tentang perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala, takdir Allah, siapa tahu? Makhluk siapa yang tahu? Kita manusia, siapa yang tahu kehendak Allah Ta'ala? Jadi kita ni atas muka dunia ini, Allah Ta'ala bagi kasbun, bagi usaha dan ikhtiar. Maka usaha dan ikhtiar kita inilah yang akan menjadikan, yang akan menjadi amal soleh kita. Jadi jawapan kepada orang tadi tu, kita katakan Tuhan yang mewajibkan kau solat. Tadi dia kata apa? Dia kata aku dah ni ahli neraka, kemudian dia kata aku tak payahlah aku solat apa semua. Kan dah Allah dah cop aku ahli neraka, tak payahlah aku solat, tak payahlah aku puasa dan sebagainya. Jadi kita katakanlah Tuhan yang mewajibkan solat, yang mewajibkan puasa ini adalah Tuhan yang sama yang kau kata Tuhan tu dah mentakdirkan kau ke dalam neraka. Kalau kau begitu yakin Allah Ta'ala dah dengan kehendaknya masukkan kau ke dalam neraka, maka kenapa kau tak yakin Tuhan yang sama mewajibkan kau solat, kau puasa dan sebagainya? Dari sudut tu sebenarnya dah boleh menjawab dah. Dia yakin dengan Allah Ta'ala akan memasukkan dia dalam neraka, tapi dia tak yakin pula dengan Allah Ta'ala yang Tuhan yang sama yang mewajibkan dia puasa, yang mewajibkan dia solat dan sebagainya. Begitu. Jadi kita balik kepada tadi, perbahasan tadi, bahawa makhluk manusia ini Allah Ta'ala bagi ikhtiar, Allah Ta'ala bagi usaha. Dan usaha dan ikhtiar tersebutlah yang akan menjadi amal soleh kita. Meskipun dia kehendak Allah Ta'ala mungkin akan memasukkan kita dalam syurga, akan memasukkan kita dalam neraka, kita tak tahu. Tapi tugas kita apa? Tugas kita hanyalah kita beramal soleh, usaha dan ikhtiar, yang mana mengikut kepada sunnatullah. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat jahat, kita buat dosa, maka kita akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah dengan amal kita itu dengan yakin kita kata boleh masukkan ke dalam syurga, tak. Tapi semata-mata kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah ulama rangkumkan dalam bentuk syair. Antaranya Imam Ibrahim Al-Laqani sebut dalam Jawharat Tauhid, fa yusibna fa bimahdil fadli wa an yu'adzib fa bimahdil 'adli. Kalau kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu semata-mata kerana rahmat Allah Taala, fadli, kemurahan Allah Taala. Bukan dengan sebab amal kita yang masukkan kita ke dalam syurga, tapi dengan sebab rahmat Allah Taala, dengan sebab usaha dan ikhtiar kita, dengan sebab bukan dengan usaha dan ikhtiar, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yu'adzib fa bimahdil 'adli, maka kalau kita diazab, maka itulah semata-mata kerana keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan keadilan, bahawa yang buruk itu akan dibalas dengan balasan yang buruk juga. Jadi begitu.
Jadi kita ni manusia, selaku makhluk, makhluk yang jadikan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita mempersoalkan sesuatu yang kita sendiri tak tahu. Tak boleh kita kata kita ni dah confirm ahli syurga sebagai contoh. Tak boleh kita kata kita ni confirm dah ahli neraka sebagai contoh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tugas kita atas muka dunia ni hanyalah untuk ikhtiar dan usaha sahaja. Seperti mana disebut lagi oleh Ibrahim Al-Laqani dalam Matan Jawharatul Tauhid, wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, bagi seorang hamba itu ada kasbun, ada usaha. Bihi walakin lam yu'athir fa'rifa, akan tetapi usaha kita itu tidaklah memberi kesan, pengaruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita tak beri kesan pun, tapi ikhtiar dan usaha kita ni sebagai apa? Asbab lah esok kita pada hari akhirat esok kita buat amal soleh dan sebagainya. Itu hanya usaha dan ikhtiar kita semata-mata. Adapun yang menentukan kita masuk syurga, dapat pahala, masuk neraka, dapat dosa dan sebagainya, itu semua di bawah kudrah, di bawah iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di bawah ilmunya. Kita dah sebut minggu lepas, Allah Ta'ala nak bagi pahala, nak bagi dosa, nak bagi syurga, nak bagi neraka, semua tu atas kesepaduan empat sifat ni. Itu sifat kudrah, sifat iradah, ilmun dan hayah. Sifat berkuasa Allah Ta'ala, berkehendak Allah Ta'ala, sifat ilmu, pengetahuan Allah Ta'ala, mengetahui. Kemudian sifat perhidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu yang kita faham tentang sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita dah tahu perkara yang demikian, jadi kita bagi kesimpulan bahawa wajiblah bagi Allah Taala bersifat dengan sifat iradah, dan mustahillah bagi Allah Taala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu karaha ataupun terpaksa, lalai dan sebagainya. Itu sahaja perbahasan pada minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kefahaman kepada kita dalam usaha kita untuk kita mempasakkan akidah tanzihah dalam hati kita, yang kemudiannya kita dengan sedikit ilmu kita sebarkan pula kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang mengenali kita, supaya apa? Dengan tujuan kita nak mengeluarkan, nak menyelamatkan kita semua daripada api neraka, dan nak memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok pada hari akhirat, insya-Allah. Wal afu minkum. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.